Kadang-kadang you buat flight Dakar, kakak, wah sedap dah. Bohong kan? Kakak duduk dalam dia tapi dalam ni asap rokok. Kau nak marah macam mana? Okey, Tina. Ini yang paling best lah kalau dalam saya punya video sebelum ni ada satu video Nik Farhana. Oh ya, okey. Dia ada passenger daripada Miri ke KL kot. Duka cita meninggal dalam penerbangan tu. So you ada pengalaman macam tu tak? Ada. Ada juga? Yang boleh ingat ni sangat ingat flight Madras. So Madras, yelah dah jadi wide body tu ada tapi macam Madras ke Kuala Lumpur? Madras KL. So yang ni memang Madras KL biasalah selalu flight-flight yang mamak-mamak ni balik kan. So dia family. I ingat lagi I fly dengan Nur Rehan. Siapa ni ada satu ni. Yang dia handsome. Kita punya local, kita punya MAS punya crew lah handsome siapa. Pesawat A330? Bukan, 73. Oh, 73. Sebab dulu bila you dah masuk 380 tiba-tiba yang kapal besar pun kena buat kapal kecil juga. Yes. Dugong-dugong, bilis and bilis still. Then I ingat LSI Balbir Singh. I ingat lagi. Kita on serve dia macam biasa. Tina dengan Nur Rehan alias. Dan pergi, dia makan macam biasa. Dia duduk betul-betul, I tak silap belakang emergency exit. So belakang emergency exit, you tak boleh recline seat. Yes. Dia badan besar dengan anak dan menantu. 3 orang tau uncle ni. Okay. So uncle Mamu, Mamu panggil dia Mamu. Yes, I ingat panggil dia Mamu. Dan masa makan, I serve dia. Macam biasa, makan dia nak lah. Biasalah kari ke lentil, vegetarian, non-veg, veg, non-veg. Madras senang je, veg, non-veg, veg, non-veg. Itu je. Okay, so macam biasa, flight tu penuh. Kita kesian sebab Mamu badan besar tau, besar. So terkeluar. Nak tukar tak ada, yang ada I tahu business class ada 2-0 tapi scattered. Okay, fine. Dah lepas makan, lampu gelap. Okay. Dia biasa je tadi, makan macam biasa tapi dia makan dengan perut dia besar macam tu kan, sempit. Tapi nampaklah dia punya tak comfortable tapi it's okay. Dan bila malam, agaknya kita biasa jadi wide body crew, kita akan jalan dengan torchlight tengok crew walk around. Yes, crew walk around. Lama tak ada benda tu. Yes. So dah lepas walk around, kita duduk, kita makan. Kan kita punya crew punya time makan pula. Dah sudah, dengar passenger call button. Biasalah nampak call button macam emergency tau. Terus, pom, pergi. Dan menantu dia kata bapak dia macam sesak nafas. So kita pun pergi, suruh dia pergi ambil air, buka semua air vent. Alamak, kesian lah Mamu dia ni sempit. Okey lah, dia dah relax dah. Cakap suruh breathe guna the acid bag. Okay, relax. Dah sudah. Time dah lepas walk around lagi sekali, duduk. Biasalah, kabin dah gelap, kita pun assume passenger semua tidur. Ting, bunyi lagi. Menantu dia dah menggelupur dah, menantu dia perempuan cakap, bapak dia cakap tak sihat. Dia dah baring, ni dah slur, air liur dah meleleh. Tak boleh lah. Panggil pergi depan, suruh LS buat announcement, ada doktor ke tak. Biasalah Madras ramai yang doktor. Tapi masa tu lah tiba-tiba doktornya tak wujud. I'm doktor, tapi hari tu betul-betul yang doktor, memang tiba-tiba doktor datang jugalah. Adalah doktor, ada juga. Alhamdulillah ada doktor. Tapi nak suruh dia recline seat tak boleh. Tapi masa tu dah tak ada tau. Kita pun tak boleh nak cakap dia dah tak ada, tapi nak buat macam mana? Okey. Suruh dia tak ada tu daripada dah pucat, dah sejuk, dah tak boleh gerak, dah ni tau. Agaknya menantu pun tadi dengan anak dah duduk dekat window dengan tengah. Jadi diorang pun tak perasan. So dah meleleh macam tu. Kita orang try nak angkat dia pindah. Berat tapi tak apa. Kebetulan masa tu my steward memang abang Sador, handsome. Siapa nama India ni, dia memang yang handsome, memang flower pot. So pindah takat dengan passenger depan yang kat row 4 tu, pindah ke depan. So kosongkan yang row 4 HK tak silap Tina yang 2 tu, ambil dia duduk dengan menantu dia. Memang doktor dah cakap dah pegang semua, memang dah tak ada. So kita orang bagi tahu kapten, suruh memang patutnya kita orang nak landing daripada Madras nak pergi Penang tapi tak boleh sebab kapten kata tak apa sampai KL terus. Sampai KL kita orang landing pagi. Dia duduk tau. Kesian masalah yang duduk, kita tak boleh buat apa sebab kapal kecil tau. Penuh. Dan kita pun kena tunggu sebab IO datang, tunggu polis datang. Bila polis datang tu you akan nampak lah
then ada doktor datang nak check untuk bagi final say lah. Kita tak sempat nak buat CPR pun, tak ada pun. Sebab doktor kata tak perlu buat. So kita dengarlah apa kata doktor. Doktor tu pun kena stay back juga. Doktor yang dalam kapal tadi yang India yang mana dia pun ada connecting flight, tapi flight dia lambat sikit. Nasib baik dia vet. One thing Tina suka bila kita ni ada emergency, passenger ni very cooperative. Dan I nampak lah kita kru ni yang landing pukul 6.30 sampai pukul 9 dia bila polis dah datang, I kan ada yang bag putih tu, ambil dia yang berat tu letak zip. Dia nak pergi Penang. Sebenarnya dia nak pergi Penang, tapi kapten nak landing Penang asal-asal. Tapi kapten kata tak boleh, documentation susah. So terus sampai KL, buat apa report. Memang dia akan turun, terus pintu dekat bawah ada ambulans. Memang kita nampak kat situ. Itu sajalah pengalaman yang tu meninggal. Flight amal ada lagi. Ada juga. Ada Indonesian passenger macam biasa, makan semua. Bila second meal kita bangunkan dia, dah sejuk dah. So biasalah kita learn from the experience. Bila diorang kata kalau ada orang meninggal, kosongkan seat tengah, alas dengan plastik, baru letak jenazah atas plastik. Because bila kita meninggal, all the fluids kadang-kadang keluar kan. Masa nak landing tu kita strap lah. Masa tu memang balik daripada Jeddah ke KL. Dia ni jemaah umrah Medan. So mutawif dia lah yang handle. So tapi bagusnya kalau buat flight-flight macam tu, kalau satu kapal 380 tu, diorang akan buat collection. Bersama diorang? Sesama diorang ataupun passenger yang lain semua tahu, semua dengan kru sekali. Sedekah? Untuk sedekah. Bagus. Lain, dia punya approach tu jadi lain. Flight amal ni dia punya approach lain. Flight commercial approach dia lain. Seronok. Okay, itu passengers profiling. Correct. So you kira as a cabin crew, kita tak sepatutnya ada kita nak ini favourite routes, ini. Tapi kadang-kadang kita letih. Yes, sebagai manusia you tak boleh nak tipu diri. Betul. Ya, kadang-kadang kita penat dengan this particular route. Alah. Apa ni? Ni bukan CP flight, tapi tiap-tiap bulan ada flight ni. Tiap-tiap flight ada bulan ni. Itu pada you adalah satu benda yang mencabar. For me itulah paling mencabar sebenarnya. Mencabar, tapi itulah kadang-kadang hadap selalu mak saya kan? cakap, don't bite the hand that feed you. Kan? Itu rezeki. Sebab selalu buat lawak je flight tu. Kadang-kadang dia buat flight Dakar. Kakak. Serabut. Bohong kan? Kakak. Duduk dalam dia. Tapi dalam ni asap. Tak rokok. Nak marah macam mana? Kadang macam-macam PL. Tapi kan anggap je lah. Jangan stres lah. Dia senang je. Kenapa you nampak muda, you tak stres? Macam I pun, diorang ni ingat I muda tau. I suka. Macam tu lah, jangan stres. Pada I tu rezeki lah. Penat. Gila. Kadang-kadang marah tau. Tina ni bukan kata Tina ni pekerja terbaik ke apa, tapi kadang-kadang selalu ingat kerja ni janji cukup bulan harimau I hidup. Lepas tu I nak bagi mak bapak harimau Malayan Banking. Yes. Maybank. Mesti MAS je bagusnya. Sotong harimau. Sotong ada awat, harimau. Tu kalau kru tu lah dia punya lembo tau. Gaji. So pada I so far susah senang Tina memang daripada ni lah. Tina bawa mak pergi haji, hidup tu berubah daripada so banyak beli rumah dengan duit cabin crew lah, bayar habiskan kereta, hutang ayah, beli motor, cakap kan banyak benda. Alhamdulillah lah. Jadi even sekarang ni pun walaupun pandemik, Tina tak boleh duduk diam. I still have to look for a passive income macam ni. Macam Zumba ni. Memang kita orang cakap, Tina kau ada husband. Hey hello, my husband pernah accident tau, patah lutut ni, tak kerja. So backup kat situ. Kita janganlah, kalau kita husband and wife kan, pasal duit RM1 jangan gaduh. Betul. Itu selalu I nasihatkan. Itu bagus. Cuma yang you sebut pasal pandemik tadi tu. So masa kita pernah rasa SARS, H1N1, tiba-tiba COVID-19 ni, kita pun fikir mungkin initially you akan rasa alah ini macam SARS H1N1 lah. So tiba-tiba jadi macam ni. Apa perasaan you? You macam tersentak ke apa? Tersentak, betul. Sebab totally kata loss on income, tak adalah loss of income. Kita still ada gaji pokok. Tapi gaji pokok kita
tak dapat nak accommodate yang hari tiap-tiap bulan kita ada tau. Nak buat Zumba, tak ada. Studio semua tutup tau. So kadang-kadang nak menceriakan sendiri, awak buatlah Zumba free tau. I buat free sebab nak jumpa orang, nak jumpa student, nak cope dengan diorang. Yang benda ni you kena build your immune system, kena buat. So masa zaman pandemik, flight pun tak ada tau. Kalau bawa flight pun takut tau. Last I bawa flight, I pernah buat London flight, bawa balik all the Chinese student. Semua dah macam astronot ni tu tak? You sendiri pun takut ni tu tak? Betul. Semua berbungkus dah macam, sebab diorang pun no choice, diorang transit kat KL. Lepas tu diorang kena naik China Southern, balik. Diorang memang kena chase out from UK. Dah macam nak masuk operation room ke? Ya. Yeah. Diorang pula memang yang nak Cina kaya, yang pakai 3M punya baju tu. Yang you ingatkan benda tu selalunya orang yang betul-betul COVID. Ni dia tak COVID, cuma nak prevention. Awak yang takut. Awak takut pakai apron je. Masa dulu pakai apron je tau. So macam okey lah. Then last I buat satu flight, kena call up untuk rescue flight Auckland. Bawa balik all this Netherlanders punya nationality yang duduk atau holiday kat New Zealand. Balik, the government ask them to go back. Dah serius ni dah. Ni semua nak kena balik dah ni. Then lockdown. Oh, memang lockdown sengsara. Jangan cakap lockdown sengsara. Kita tak fly. My husband pun, the contractor pun tutup. Habis. Macam tu lah Zara. Aviation tu terkesan dengan pelancongan dengan aviation paling teruk kena kan. Habis duit-duit simpanan pakai. By no choice, nasib baik adalah. Tapi cakap susah tak susah, bila kita tengok lagi pandemik tu, ada orang lagi susah. Ada lagi susah ya? Ada lagi susah. So bersyukur. Syukur je lah. Ada lagi basic. Betul, kita masih ada lagi basic. Cukup lah. Ada satu airline tu bungkus terus. Betul. Lagi teruk. Yelah even pilot yang kita rasa kerja pilot okey safe. Kan kita dengar kawan-kawan mana yang airline bunuh diri sebab loss of income. Memang ramai kawan-kawan mana yang tak fly. Kita dah biasa aktif tau kawan-kawan. Bila kena, bukan dia kena COVID, depressed. Banyak, kita ramai kawan-kawan Zarul yang mana time pandemik 2 tahun lepas, tiap-tiap minggu pergi. Perasan? Itu yang I selalu emphasize. Tolong jaga diri. Keep your immune system strong. Di kalangan, I tak ada dalam kalangan kru-kru kita masa pandemik tu. So, mungkin you ada WhatsApp group ke member macam mana? Diorang stres ke? Diorang happy ke? Diorang stres, diorang try. Ada tak tolong aku tak ada duit apa semua? Ada. One thing good about crew, diorang ada soft skill. Situ you nampak tukang masak. Tukang jual char kway teow, ID Seriman. Buat kuih, meniaga ni, meniaga tu, buat MLM, buat apa saja. I tahu diorang ada modal, diorang kena buat. Jadi tak jadi, belakang kira. Tapi I nampak itulah dia. Macam I dah nasib baik, I dah buat Zumba ni. I still ada my crowd. I ajar free. Siapa yang biasa crew join, free I ajar. Sebab konon-kononnya nak lepas penat duduk rumah tau. Penat duduk rumah. Baik kerja ada gaji, duduk rumah yang tak ada gaji. Tapi itulah one thing good about crew, you tinggal lepas di mana-mana, diorang boleh hidup. Mana yang sekarang kadang-kadang still flying tapi jual char kway teow juga. Campak ke mana-mana. Campak je. Campak je ni. Dia cakap orang ni tak tahu, campak je dia pun sama. Campak je. Sekarang saya 3 benda je buat. Menyanyi, berlakon, YouTube. Abang inspektor. Itu. Okey. Benarnya kita ada banyak cerita tapi kita tak ada masa yang banyak sangat. Tapi cuma cerita semua tadi, cerita semua best-best dah. Dan kita tengok macam mana kalau orang minta lagi, kita buat lagi. Kalau korang suka, korang like video ni atau komen kat situ, saya nak lagi Tina Azura, saya buat lagi satu. Okey. Dan last kita you punya apa kata-kata akhir pada saya punya viewers yang rata-rata ada kawan-kawan kita juga. Ada juga yang daripada airline lain, ada juga yang daripada berminat nak jadi cabin crew. So silalah. Alah hai. Kawan-kawan yang lain mana yang kenal Tina, jaga diri. Bohong kalau kata Tina tak rindu tau fly. Fly ni dia ada satu vibe yang lain tau. Kawan-kawan pun sangat lain. Then siapa yang nak join Tina, Tina ni tak adalah group community yang nak join Zumba ke apa. Pergi tengok Tina punya IG.
Siapa yang nak jadi kru, I rasa Firefly ada buat advert untuk ex-crew base Penang tau. Base Penang. One thing diorang nak start sebenarnya 737 punya flight. It's just that pandemic tak start. Kawan-kawan kat Firefly, stay strong. Sorry sebab tak join you all. Hai, sedih ni. Sebab dalam banyak-banyak yang kita join tu, kita kena transfer. Sedih. You all je lah yang memang strong. 2 tahun tak fly, tapi ni tengah buat kelas ni. I rasa you all tak pernah fly. Fly pun 1-2 flight untuk Firefly, tapi still kat sini. Stay safe. Jaga diri elok-elok. Kalau apa-apa, keep in touch. Tahu. Thanks Zarul jemput I. Sedih lah. Sedih pula. I tak tahu kenapa dia macam sedih. Dia macam sebab I've been flying for like 24-25 years tau. Bohong kalau kata I tak minat. I kadang-kadang rasanya blessed in disguise why pandemik ni jadi. Sebab kadang-kadang agaknya sebab dulu I selalu tinggal anak tau. Sebab you macam dah confident sebab mak bapak you jaga anak. Bila you dah pandemik, you dah jadi mak-mak yang mana you nampak anak you grow and anak you semua teenage tau. Whereby they need you now. You kena tengok diorang sekarang. Bukan kata you control, tak. One point yang you rasa macam dulu I tak jaga dia tau. Tiba-tiba anak I dah besar. I kena jagalah. Cukup lah agaknya. Orang tua I dah tak boleh nak jaga dah. Sebab diorang dah tak sihat. Dah umur dah banyak, dah tak sihat. So I rasa pandemik ni dia feeling mak-mak. And now I attach with Habib Group. Alhamdulillah rezeki juga. So orang pun, kawan-kawan pun tanya, Tina macam mana? You dah umur banyak macam ni pun you ada. Cakap tu rezeki lah. Cakap memang rezeki. Pengalaman cabin crew membantu mungkin? Yes, betul. I pun interview, umur 45 siapa nak ambil? I attach kan. Umur tahun 45, tahun ni 46. Tak apa, it's okay. Because ada yang kakak-kakak selalu cakap, Tina you umur berapa? Akak nak masuk 40 ni dah sakit lutut. Macam mana tau? I macam, akak 40 sakit lutut. Tina umur berapa? Okey. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Tina Azura, kawan saya ni mana lama dekat MAS. Terima kasih kepada anda yang menonton. Dan kalau nak join Tina ke dekat Zumba dia, boleh IG dia, boleh DM dia dekat IG ataupun nombor telefon ke apa? Itu IG nombor telefon. Bahaya lah. Itu IG saja. IG lah, FB Messenger, follow je. Okey, follow dia. Dan kepada anda yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang suka dengan video ni, boleh like. Dan kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Salam.